والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدلالة إلى الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه آمين اللهم آمين. Kita sampai ayat yang ke-41. Betul? 41 bercerita tentang hijrah. 38 sudah. 40 ya. 40. Hari ini 41 kan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. Maksudnya, dan orang yang berhijrah karena Allah sesudah mereka dianiaya, pasti kami akan memberikan tempat yang bagus kepada mereka di dunia, dan sesungguhnya pahala akhirat adalah lebih besar kalau mereka mengetahui, yaitu mereka orang-orang yang sabar dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum kamu, wahai Muhammad, melainkan daripada kalangan orang lelaki yang kami wahyukan kepada mereka. Oleh itu, bertanyalah kamu kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Kami utuskan rasul-rasul itu membawa keterangan-keterangan, mukjizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, agar supaya mereka memikirkan. Maka apakah orang yang membuat tipu daya yang jahat itu merasa aman dari bencana ditenggelamkan oleh Allah ke dalam bumi, atau datangnya azab kepada mereka daripada tempat yang mereka tidak sedari, atau Allah akan mengazab mereka pada waktu mereka dalam perjalanan, maka sekali-kali mereka tidak dapat menolak azab itu. Atau Allah mengazab mereka dengan beransur-ansur sampai binasa, maka sesungguhnya Tuhanmu adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat yang ke-41 bercerita tentang masalah hijrah yang pernah berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun pada hakikatnya peristiwa hijrah itu adalah merupakan sunnah para anbiya dalam keadaan-keadaan tertentu
mereka mesti berhijrah. Apakah itu hijrah? Hijrah daripada kata hajara, yakni menjauhkan diri. Menjauhkan diri daripada tempat-tempat yang ia sukai, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan pekerjaannya ke tempat yang lain, maka meninggalkan perkara yang ia sukai di situ atau ada yang menyebabkan dia itu tetap di situ. Ketika keluar daripada tempat tersebut, maka ianya dikatakan hijrah. Hijrah ini terbagi menjadi beberapa hukum. Yang pertama, hukum hijrah menjadi wajib. Yang kedua, hukum hijrah jadi boleh, harus. Yang ketiga, hukum hijrah menjadi makruh. Yang keempat, hukum hijrah menjadi haram. Yang kelima, hukum hijrah boleh menjadi sunnah. Bilakah hijrah itu wajib, bila harus, bila sunnah, bila makruh, dan bila haram? Hukum hijrah yang boleh, yang harus adalah bila mana berhijrah daripada satu tempat ke tempat yang lain, yang mana tempat yang pertama tidak lebih baik daripada yang kedua, yang kedua pun tak lebih baik daripada kampung halamannya sendiri. Sama, dia duduk sini dengan duduk sana. Sama daripada arti pendekatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hal ini, orang berhijrah dalam sebab yang seumpama itu adalah satu sebab atau hijrah yang mubah. Katalah orang duduk di sebuah kampungnya, dia pun ada kerja juga sendiri, hanya dia ada kerja lebih baik di situ. Kerjanya yang sifatnya kerja ritual atau keduniaan. Di kampung kerja, di bandar pun juga kerja. Maka dia berhijrah. Apa tujuannya? Kerja. Tak ada nilai ibadah dalam hijrahnya, maka hijrah ini adalah harus. Tidak haram, tidak pun juga wajib. Sebab tidak ada nilai lebih pada ibadah pada hijrahnya itu. Hijrah adalah hukumnya makruh. Bila mana tempat yang dia nak berhijrah itu tidak lebih baik, atau tempat sendiri dia yang duduk itu lebih baik daripada segi pendekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berbandingkan tempat yang kedua, maka dalam hal ini hijrahnya adalah menjadi makruh. Yang ketiga, hukum hijrah akan menjadi sunnah, yakni digalakkan. Bila mana tempatnya dia nak berhijrah di situ lebih memberikan semangat kepada dirinya, lingkungan itu lebih membentuk kepada seseorang yang berhijrah untuk semakin banyak meningkatkan ibadahnya kepada Allah, maka hukum hijrahnya menjadi sunnah. Yang keempat, hukum hijrah menjadi haram. Bila mana seseorang berhijrah ke tempat lain yang dirinya sedar di tempat itu dia akan dikekang daripada ibadah, akan dihalang daripada mengabdikan diri kepada Allah, akan ternodai marwahnya dan agamanya, maka oleh kerana di tempat di mana dia akan berhijrah itu adalah lebih mengancam kepada akidah dan agamanya, maka berhijrah pada tempat seumpama itu adalah hukumnya haram. Sebab yang terancam adalah akidahnya. Yang kelima, hukum hijrah adalah wajib, yaitu bila mana kita berada di sebuah tempat yang kita tak bebas beribadah kepada Allah. Kita berada di sebuah tempat yang kita tidak boleh taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
berada di sebuah tempat, kalau kita istiqamah dalam manhaj Allah, tidak boleh, dilarang untuk kita berpegang kepada ajaran Allah, hukum hakam Allah. Tak boleh salat umpamanya, tidak boleh berpuasa umpamanya. Walhasil yang sifatnya bersifat satu kewajiban daripada Allah, kita tidak diperbolehkan di tempat itu, maka hukum hijrah daripada tempat tersebut adalah wajib. Ini hijrah yang ada dalam ayat ini adalah bercerita tentang hijrah yang wajib, yaitu hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para as-sahabah, yang mana hijrah yang berlaku kepada Rasulullah dan para sahabat adalah lebih daripada sekali hijrah. Hijrah yang pertama adalah hijrah ke negeri Habasyah. Hijrah yang kedua adalah juga hijrah ke negeri Habasyah, yakni berlaku hijrah ke negeri Habasyah 2 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapati kaum muslimin dikekang, dihalang untuk bebas mengabdikan diri kepada Allah, tak boleh pergi ke Masjidil Haram di Mekah, tak boleh kaum musyrikin nampak kaum muslimin sujud di tanah di Kaabah, tak boleh nampak orang salat, sehingga lebih daripada itu, yang salat di rumah pun juga kadang-kadang diganggu. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu Allah pernah dilarang untuk salat di Masjidil Haram di Mekah masa awal dakwah. Lalu kalau begitu beliau membuat satu tempat ibadah khusus di rumahnya sendiri. Tetapi setiap kali beliau membaca Quranul Karim, beliau akan menangis. Dan Sayyidina Abu Bakar dikenali dengan orang yang hatinya sangat lembut dan terkesan dengan sentuhan Al-Quran, sehingga kerap bila mana membaca Al-Quran, beliau akan menitiskan air mata. Bukan hanya menitiskan air mata, tetapi juga sentuhan Quran menyebabkan tangisan itu mengeluarkan suara. Bukan ada orang menangis hanya air mata saja keluar, ada orang menangis dengan mengeluarkan suara. Semakin orang itu menangis mengeluarkan suara, adalah orang yang tidak mampu mengontrol tangisan itu hanya sekedar titisan air mata. Walaupun sudah ditahan, ada orang yang memang dia nangis meraung-raung itu tak nak tahan, dia punya memang dia kebiasaannya macam itu. Tapi Sayyidina Abu Bakar adalah orang yang kalau membaca Al-Quran menangis, ingin mengeluarkan suara dalam tangisan itu, ditahan tapi tak mampu menahan mengeluarkan suara, disebabkan oleh kerana sentuhan yang begitu dalam Al-Quran kepada hati Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sehingga suaranya itu mengganggu kepada jiran. Sementara jirannya adalah orang bukan Islam, tak boleh juga ibadah di rumahnya sendiri. Maka dalam keadaan seumpama ini, yang dihalang seseorang beribadah kepada Allah di kampung halamannya sendiri, bahkan di rumahnya sendiri, dan diganggu oleh orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hukum hijrah adalah wajib. Saya katakan hijrah berlaku ke negeri Habasyah. Setelah kaum muslimin datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami tak bebas, nak beribadah tak bebas, nak begini tak bebas. Nabi ketika berbaring di Ka'bah, berbaring dengan berbantalkan lengannya, lalu didatangi oleh beberapa sahabat mengatakan, ya Rasulullah, angkatlah tangan, doakan supaya ini orang Quraisy dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak payah ganggu, kita nak mengabdikan, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebahagian orang yang masa itu tahap pendidikan dasar daripada Rasulullah kepada kaum muslimin, mereka baru memeluk kepada agama Islam, mereka baru berjinak-jinak dengan Islam, mereka baru kenal Islam, memerlukan kepada tarbiyah, pendidikan. Tarbiyah ini tarbiyah ruhiyah, tarbiyah jiwa, hati, untuk sabar, tabah menghadapi berbagai macam dugaan,
Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Ankabut, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia ini menyangka sudah cukup mengatakan kami beriman lalu tak diduga oleh Allah Subhanahu wa taala? Adakah dia menyangka demikian? Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Yang sebelum kamu wahai orang-orang beriman, daripada umat sebelum kamu yang beriman itu diduga oleh Allah Subhanahu wa taala, demi Allah Subhanahu wa taala ingin mengetahui siapa di antara mereka itu yang benar dalam tutur katanya kepada iman, siapa mereka yang dusta. Yakni nak tahu yang mana telus dan tak telus setelah diuji. Kalau sekedar mulut saja ini, mana dapat dibuktikan apa yang tersimpan di dalam hati? Macam mana nak tahu dalam hati? Diuji. Kalau dalam university, semua duduk dalam kelas, mana tahu yang itu lecture ketika mengajar, yang mana satu paham, yang mana satu tak paham. Exam, tapi sini tak ada exam. Di university je ada exam. Tapi macam mana nak melihat orang itu layak atau tidak dalam pelbagai skill? Diuji dulu. Orang nak masuk kerja dalam bidang-bidang tertentu, macam mana nak tahu orang ini layak atau tidak? Di interview. Begitu juga iman. Kalau dalam dunia kita pun guna sistem yang sama, justru dalam masalah iman ni Allah juga ingin menguji, nak tahu siapa yang mereka betul-betul iman daripada hati atau di mulut saja. Maka sahabat itu ketika datang kepada Rasulullah, nak cepat, nak iman tanpa diuji, nak selesa macam tu, tak ada gangguan. Maka Nabi ketika itu yang sedang berbaring, Nabi bangkit dalam keadaan merah. Kata baginda Rasulullah, umat sebelum kamu itu ketika mereka melafazkan iman, diduga oleh Allah dengan diganggu oleh musuhnya, sehingga diletakkan gergaji itu. Gergaji, tahu gergaji nak potong kayu itu, dibelah tubuh mereka jadi dua, tak berganjak daripada imannya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu baru dimaki je, baru disakiti sikit saja. Ini bahagian daripada tarbiyah Nabi kepada orang yang beriman. Bila mana dicabar imannya itu adalah merupakan umpama itu orang nak kasih keluar apa nama sari daripada sesuatu ataupun emas itu. Macam mana nak keluar? Bersihkan dulu semua. Macam tu juga iman, mesti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, pergilah kamu berhijrah ke negeri Habasyah. Sesungguhnya di negeri Habasyah ada seorang pemimpin yang adil, yang tidak dizalimi sesiapapun yang hidup di bawah kepimpinannya. Waktu itu Habasyah dipimpin oleh An-Najasyi. Maka ramai kaum muslimin, termasuk siapa? Anak Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib cousin kepada Rasulullah. Uthman bin Affan pun berhijrah daripada Mekah menuju ke Habasyah. Kisah hijrah ke Habasyah panjang lebar, tapi intinya adalah berlaku hijrah ke negeri Habasyah 2 kali. Sebab kenapa Nabi suruh hijrah, disebabkan mereka terhalang beribadah di kota Mekah. Dan hijrah yang paling besar dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Maka dalam ayat ini, walladzina hajaru, mereka orang-orang yang berhijrah itu fillah. Maka dikatakan fillah, yakni hijrahnya kerana Allah. Hijrahnya matlamatnya adalah mentaati, menjunjung tinggi perintah Allah yang menyuruh mereka untuk berhijrah. Tak ada sebab lain. Apa pasal mereka berhijrah? Karena Allah suruh. Nabi ketika berhijrah menunggu bila Allah izinkan Nabi berhijrah. Menunggu 13 tahun Nabi bertahan di kota Mekah, tak berhijrah. Walaupun gangguannya daripada awal Nabi mengisytiharkan menjadi Nabi, gangguan demi gangguan dihadapi oleh Nabi, tapi Nabi menunggu 13 tahun untuk berhijrah ke kota Madinah.
Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan kepada Rasulullah hijrahnya ke kota Madinah itu setelah berjumpa dengan segolongan orang-orang Ansar pada tahun ke-10 daripada kenabian Nabi Muhammad SAW. 10 tahun Nabi berhijrah, baru berjumpa dengan orang-orang Ansar yang datang ke kota Mekah itu. Yang selepas 3 tahun daripada itu baru Nabi berhijrah. Yakni Nabi diangkat menjadi Nabi umur 40 tahun, berdakwah di kota Mekah 13 tahun. Baru setelah itu hijrah ke Madinah. Di Madinah selama 10 tahun. Semua dakwah Nabi 23 tahun. 13 tahun Nabi di Mekah. Bertahan 13 tahun. Allah belum memberikan isyarat kepada Rasulullah untuk berhijrah pada tahun pertama, walaupun diganggu, atau 2, 3, 4 sampai 13 tahun. Tujuannya apa? Agar supaya di dalam menghadapi cabaran itu seseorang dilatih bersabar walaupun dugaan yang mengancam iman itu adalah berat dan lama masanya. Yani jangan mengharapkan untuk datangnya penyelesaian dari Allah Subhanahu wa ta'ala secepat kilat, tapi serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bila kita ingin diberikan oleh Allah jalan keluar kepada permasalahan itu. Walaupun kita nak cepat, yang namanya wa khuliqal insanu ajula. Manusia itu dicipta punya sifat tergesa-gesa, semua nak cepat. Dah cepat pun masih kurang cepat. Wa khuliqal insan ajula. Manusia ini dicipta oleh Allah punya sifat tergesa-gesa. Oleh hal perlu melatih diri bersabar, tidak tergesa-gesa. Dan dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyentuh tentang hijrah, mesti matlamatnya adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merujuk kepada satu peristiwa yang berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang berhijrah yang dikenali dengan muhajir Ummu Qais. Orang berhijrah nak menikah dengan seorang wanita bernama Ummu Qais. Ummu Qais seorang wanita daripada kota Madinah yang dirisik oleh seorang daripada Mekah. Kata Ummu Qais mengatakan, kalau kamu nak menikah dengan aku, kamu kena datang kemari. Maka orang itu pun keluar bersama dengan sahabat Nabi yang lain ke Madinah, tujuannya untuk berkahwin dengan Ummu Qais. Walaupun dasar hijrah awalnya itu adalah disuruh, Nabi menyuruh berhijrah sebagai ketaatan kepada Allah yang menyuruh untuk berhijrah. Makanya Nabi bersabda dalam hadis yang cukup masyhur, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amal itu dinilai dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in, dan setiap orang itu akan diganjar sesuai niatnya. Subhanallah, ini hadis. Sesungguhnya amal itu akan diukur dengan niat. Sesungguhnya seseorang yang beramal akan diukur juga dengan niat. Ada dua perkara. Amal dinilai dengan niat, orang pun juga dinilai dengan niat. Apa beza amal diukur dengan niat dengan orang diukur dengan niat? Kalau amal itu menjadi amal yang sahih bila mana niatnya sahih, niatnya baik, ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, baru amal itu adalah amal yang diterima oleh Allah. Amal tanpa niat adalah umpama jasad tanpa ruh, maka dia umpama, maaf cakap, bangkai. Perumpamaannya diberikan oleh Allah di dalam Al-Quran Karim. Dua kisah antara Qabil dengan Habil yang kedua-duanya bersedekah. Habil bersedekah, sedekah itu amal taat. Qabil pun bersedekah, sedekah pun amal taat. Tapi yang diterima oleh Allah adalah sedekahnya Habil, tak diterima sedekahnya Qabil. Macam mana ibadah itu? Ibadah sedekah. Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin.
amal ibadah yang diterima oleh Allah itu amal ibadah yang bertakwa. Amalnya itu adalah ikhlas untuk Allah, baru itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya amal tanpa niat ikhlas umpama jasad tanpa ruh, yakni tak ada kualiti, tak sempurna itu jasad. Ini kualiti amal yang mesti diukur dengan niat. Adapun ayat yang kedua pada hadis itu, wa innama likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya setiap orang itu akan diganjar sesuai dengan niatnya. Antara orang dengan niat, yang tadi amal dengan niat, apa bezanya? Terkadang orang ada niat tanpa amal. Kalau amal mesti ada niat baru sah. Tapi kalau orang berniat walaupun terkadang tanpa amal, niatnya diganjar oleh Allah walaupun amalnya tak ada. Contohnya, dalam hadis Nabi SAW memberitahukan kalau seorang itu di waktu malam dia tidur, dia niat, aku nak bangkit malam nak solat tahajud, tapi dia terlewat bangkit waktu subuh, tak bangun malam pun, diganjar oleh Allah niatnya tadi. Amalnya tak ada. Dia niat nak bangkit malam nak baca Quran umpamanya, tak bangkit pun, bukan dibangkitkan, tak apa, cukup dengan niat tadi tidur balik macam tu. Ini tak jujur dengan dia punya niat. Memang dia tak bangkit pun, diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan niat. Setiap orang akan dinilai niatnya itu, walaupun terkadang amalnya tidak dilakukan. Seseorang yang keluar daripada rumah, kemudian dia niat untuk pergi hadir majlis ta'lim, majlis ilmu. Dia kata, aku kalau jumpa orang miskin, aku akan bagi sedekah. Kalau aku jumpa orang buta, aku tumpangkan dia ke mana dia nak pergi. Kalau aku jumpa si fulan, aku akan bersalaman dan nak menjemput kepada dia. Ataupun banyak niat dia buat, nak salam ke, nak bantu orang menyeberang ke, nak tumpangkan orang ke, ada 4, 5, 6, 7 niat. Perjalanan sampai ke majlis ta'lim tu tak jumpa seorang pun. Daripada semua yang dia nak buat tu, niatnya itu diganjar oleh Allah walaupun amalnya tidak ada. Ini yang kedua berkenaan dengan orang itu akan dinilai, akan diganjar oleh Allah dengan niat. Yang tadi amalnya akan dianggap makbul di sisi Allah bila mana ada niat telus kerana Allah Subhanahu wa taala. Perbezaan antara amal dengan niat, orang diukur juga dengan niatnya. Faman kanat hijratuhu, barang siapa yang hijrahnya itu, kata Nabi, kerana Allah dan Rasulnya, maka dia akan diganjar ganjaran hijrah kerana Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu li dunia, tapi barang siapa yang berhijrah li dunia, untuk dunia, nak dapatkan material, nak dapatkan kedudukan, nak dapatkan jawatan, nak dapatkan benda-benda yang material, nak au imra'atin yang kihuha, atau dia berhijrah nak berkahwin dengan perempuan itu, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu sesuai kualitinya, nilainya sama dengan apa yang ia niatkan untuk berhijrah. Nak dapatkan dunia, dia dapat. Dia dapat niatnya, belum tentu dunianya dapat. Kalau nak berkahwin, dapat apa yang dia niatkan itu saja, walaupun belum tentu berkahwin. Tapi kualiti hijrah dengan niat untuk dunia ataupun berkahwin dengan perempuan itu, tidak ada nilai kualiti hijrah kerana Allah dan Rasulnya. Apakah yang membezakan? Nawaitu. Itu Muhajir Ummu Qais, orang yang berhijrah pergi ke Madinah untuk berkahwin dengan seorang wanita bernama Ummu Qais, sama-sama berhijrah. Perjalanannya sama, harinya sama, mungkin makannya pun sama, tapi yang berbeza ganjaran. Kenapa ganjarannya beza? Niatnya berbeza. Oleh karena demikian, amal seseorang itu yang menentukan adalah nawaitu.
Oleh karena demikian, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menekankan tentang hijrah itu adalah fillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab mereka berhijrah? Min ba'di ma zulimu, setelah mereka dizalimi. Mereka berhijrah karena Allah setelah mereka dizalimi. Siapa mereka di sini? Kaum muslimin, termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diganggu, yang dihalang, yang diseksa, macam-macam. As-sahabah pun juga demikian. Di antara mereka seorang bernama Suhaib Ar-Rumi. Suhaib berasal daripada Rum. Dia bukan orang Arab. Yang berada di kota Mekah daripada seorang ajam, seorang asing, yang pada akhirnya menjadi seorang yang berjaya di kota Mekah. Cahaya iman masuk ke dalam hatinya, beriman kepada Rasulullah. Setelah mendengar perintah Nabi untuk berhijrah, maka beliau pun bersegera untuk berhijrah meninggalkan kota Mekah. Seorang yang sukses seperti Suhaib Ar-Rumi, dengan hartanya, dengan pekerjaannya, dengan apa saja yang dimiliki olehnya, ketika dihadapkan dengan satu perintah berhijrah, karena Allah Subhanahu wa taala, yang saya katakan tadi adalah hijrah itu meninggalkan tempat kampung halamannya yang dia ada terikat dengan kampung halaman itu, mungkin hartanya, mungkin keluarganya. Dan kalau kita tengok kaum muslimin ketika berhijrah, mereka meninggalkan kota yang mereka sukai, mereka meninggalkan keluarga mereka. Kebanyakan daripada kaum muslimin berhijrah laki-laki semua, sebab tak mampu nak bawa keluarga, bekal tak cukup, mereka ditekan, diseksa dan dipulaukan oleh kaum musyrikin, sehingga tidak mampu untuk membawa ahli keluarga mereka berhijrah, ditinggalkan di kota Mekah. Suhaib Ar-Rumi setelah mendengar perintah Nabi untuk berhijrah, maka dia packing secukup keperluan untuk nak berhijrah yang boleh dibawa olehnya. Malam-malam beliau pun keluar daripada kota Mekah. Dihadang oleh beberapa kaum musyrikin yang menjumpai Suhaib ketika keluar daripada kota Mekah. Kata kaum musyrikin mengatakan, kamu datang daripada negeri orang, daripada seberang, datang ke negeri kami, dan kamu sudah menjadi orang yang sukses, kamu mendapatkan harta di negeri kami, lepas itu kamu nak keluar daripada negeri kami membawa harta yang kamu dapat daripada negeri kami. Tak mungkin. Kata Suhaib Ar-Rumi mengatakan, mahukah kamu kuberikan hasil yang aku dapat daripada negeri kamu ini, yakni harta, tapi dengan catatan kau lepaskan aku untuk pergi berhijrah. Kalau tidak, kamu tahu bahwasanya aku adalah orang yang pandai di dalam memanah. Daripada berlaku satu pembunuhan, mungkin saya bunuh kamu dulu, lepas itu kamu bunuh saya, tapi di antara kamu ada yang mati, atau sama-sama kita selamat. Dengan kamu mendapatkan harta saya, kamu biarkan saya pergi berhijrah. Mereka berpikir lebih baik tak ada yang mati pun dapat duit, dan itu adalah mentaliti mereka, nak duit. Apa saja tak kisah, agama dikorbankan tak apa, yang penting duit, Tuhannya duit. Mereka bersetuju, okey, diberikan oleh Suhaib, termasuk duit yang di rumahnya atau harta yang di rumahnya. Suhaib berjalan sampai ke Madinah, datang jumpa Rasulullah. Kata baginda Rasulullah ketika melihat kepada Suhaib, Rabihal bai'u Aba Yahya, Rabihal bai'u Aba Yahya. Wahai Abu Yahya, yakni gelaran kepada Suhaib, sungguh kamu telah beruntung atau mendatangkan keuntungan dalam perniagaan kamu. Perniagaan apa? Perniagaan ketika keluar itu yang diberikan hartanya kepada orang Quraisy demi untuk mentaati perintah Allah berhijrah ke kota Madinah. Allah sudah bagi tahu kepada Rasul. Belum cerita lagi apa perkara yang gaib daripada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya termaktub di sisi Allah Subhanahu wa taala yang diberitahukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falhasil
ramai daripada kaum muslimin yang berhijrah ke kota Madinah sebabnya mereka dizalimi. Pada sebab itu dikatakan walladzina hajaru, dan mereka orang-orang berhijrah fillah kerana Allah, min ba'di ma zulimu, setelah mereka dizalimi, diseksa, disakiti. Apa janji Allah Subhanahu wa taala? Lanubawwi'annahum fid dunya hasanah. Kami Allah akan sediakan untuk orang-orang yang berhijrah kerana Allah, sebab mereka dizalimi di kampung halaman mereka, sebab mereka dihalang beribadah kepada Allah di kampung halaman mereka, kami Allah akan sediakan tempat yang lebih selesa, akan sediakan tempat yang lebih baik. Apakah tempat yang lebih baik? Al-Madinah. Bukankah di Madinah itu kaum muslimin selesa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tak ada gangguan, bebas mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Janji Allah kepada orang yang meninggalkan kampung halamannya, berhijrah kerana untuk mencari kebebasan di dalam mengabdikan diri kepada Allah, janji Allah akan sediakan tempat yang lebih baik. Dan itu bukan hanya, memanglah kisah ini bercerita tentang masalah orang berhijrah daripada Makkah ke Madinah, tapi perintah berhijrah dengan sebab yang disebutkan sebentar tadi, yakni ketika dihalang untuk beribadah di kampung halaman sendiri, relevan hingga hari ini. Orang yang hidup di negeri-negeri bukan Islam umpamanya, kalau ditekan di situ tak boleh keluar, tak boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tak boleh mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh untuk menjaga marwah kehormatan kita. Bila mana berkaitan dengan perkara-perkara yang prinsip mencabar kepada akidah dan pegangan agama yang wajib, terlebih dahulu tak boleh kita mengatakan nak buat macam mana, kita hidup di negeri orang. Kita pun juga tak apalah, kita tak tinggalkan yang wajib, tak apalah dalam keadaan darurat, ataupun pelbagai macam alasan lah. Di zaman dahulu pun, ini kita berbicara tentang hijrah ini, syai' bi syai' yuzkar, ada terikat satu dengannya, mengingatkan satu dengan yang lain. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atun fatuhajiru fiha. Sesungguhnya ada golongan orang-orang yang dimatikan oleh malaikat, lalu ditanya fima kuntum, yakni kenapa kamu sesungguhnya orang-orang yang dimatikan oleh malaikat, orang itu adalah zalim kepada diri sendiri, yakni dimatikan dalam keadaan menzalimi dirinya sendiri. Ditanya oleh malaikat, kenapa kamu berbuat demikian? Kenapa kamu berlaku zalim kepada diri kamu sendiri sehingga kamu meninggal dunia dalam keadaan kamu zalim kepada diri sendiri? Dia menjawab, kunna mustad'afina fil ard, kami lemah ketika di bumi, kami ditekan, kami dikekang. Yakni ini menjurus kepada orang-orang yang hidup di Mekah pada waktu itu, setelah mendapatkan perintah berhijrah, tak berhijrah ke Madinah, sehingga hidupnya di kota Mekah itu dalam keadaan tertekan. Di saat mereka mampu untuk berhijrah tapi tak berhijrah, sehingga dipaksa oleh kaum musyrikin hadir dalam peperangan Badar, sementara mereka menyembunyikan keimanannya kepada Allah. Mereka hadir dalam peperangan dalam saf kaum musyrikin, sehingga ketika berperang mereka dibunuh sebab disangka orang kafir, berada di saf orang kafir. Ditanya, kenapa kamu berlaku zalim kepada dirimu sendiri? Dia menjawab, nak buat macam mana? Kami lemah di kampung kami. Dijawab oleh malaikat, alam takun ardullahi wasi'atun fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah ini luas, yang kamu boleh berhijrah ke tempat yang lain untuk menyelamatkan diri kamu, agama kamu, daripada hidup di sebuah negeri yang kamu ditekan di situ? Selagi masih ada tempat lain untuk berhijrah, dan janji Allah
kepada orang-orang yang keluar untuk berhijrah, mencari kebebasan di dalam beragama, mengabdikan diri kepada Allah di negeri yang mereka ditekan tak boleh beribadah kepada Allah. Janji Allah akan disediakan tempat yang baik dan bumi Allah luas. Tidak ada kata-kata kami lemah, kami tak boleh berbuat apa, kecuali tak ada negara yang akan terima. Memang tak boleh keluar daripada negeri itu sendiri. Baru dalam hal ini dia sudah kehabisan wasilah untuk keluar, baru dia boleh mengatakan tak ada tempat nak pergi. Memang tak boleh pergi pun, katalah semua border disekat, semua tak boleh nak keluar. Baru dalam hal ini termasuk dia orang-orang yang akan dikecualikan. Tetapi selagi ada tempat untuk dia pergi, bebas untuk dia pergi, keluar pun tak ada halangan, maka hukum berhijrah daripada tempat kita tidak boleh mengabdikan diri kepada Allah, ataupun kita di sana diperintahkan meninggalkan kewajiban-kewajiban Allah, maka kita hendaklah mencari tempat yang lebih aman untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya tidak dipersoal kenapa kamu tidak berhijrah sementara bumi Allah ini luas. Seperti mana soalan itu pernah dilontarkan oleh malaikat kepada orang yang tak mau berhijrah di saat mampu untuk berhijrah. Dan ayat ini adalah menyentuh tentang masalah janji Allah kepada orang-orang yang berhijrah untuk mencari yang lebih selesa dan aman untuk mengabdikan diri kepada Allah daripada tempat yang mereka dikekang. Lanubawwi'annahum fid dunya hasanah, kami Allah akan sediakan untuk mereka di dunia, karena mereka berhijrahnya di dunia, apa? Hasanah, disediakan kebaikan, tempat yang baik, lingkungan yang baik, orang yang baik, suasana yang baik, bagi siapa yang mahu. Janji Allah bukan hanya di dunia, wala ajrul akhirati akbar, tapi ganjaran di akhirat, karena dia itu meninggalkan kampung halamannya berhijrah untuk mendapatkan kebebasan dan keselesaan mengabdikan diri kepada Allah, meninggalkan kampung halamannya yang ia cintai, tempat kelahirannya sendiri, meninggalkan hartanya, meninggalkan pekerjaannya demi semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan bagi ganjaran di dunia dengan tempat yang boleh selesa, di akhirat besar. Wala ajrul akhirati akbar, janji Allah di akhirat lebih besar. Seberapa besar? Allahu a'lam. Yang maha besar cakap itu besar, maka ianya adalah besar di luar jangkauan akal pikiran manusia. Lau kanu ya'lamun, kalau mereka mengetahui. Siapakah mereka itu yang mengetahui? Alladzina, siapakah mereka orang berhijrah itu setelah mereka dizalimi dan disediakan oleh Allah tempat yang lebih baik di dunia dan juga di akhirat? Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun, yaitu mereka orang-orang yang bersabar. Sabar menghadapi dugaan, sabar menghadapi seksaan, sabar meninggalkan kampung halaman yang disukainya, sabar meninggalkan pekerjaannya, sabar kehilangan jawatannya, sabar berpisah dengan kawan-kawannya, sabar dalam keadaan apapun juga. Namanya berhijrah, kita karena mesti ada yang kita korbankan, mungkin berpisah dengan kawan, kadang berpisah dengan tempat kita lepak-lepak umpamanya, kadang pun kita berpisah daripada kedai makan biasa kita makan di situ umpamanya, yakni tempat-tempat yang ada magnet dengan kita, khususnya kalau udah daripada kecil lagi di situ. Meninggalkan perkara-perkara yang kita sukai demi Allah Subhanahu wa ta'ala, sabar akan perkara sedemikian. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam hal ini baginda Rasulullah Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kaum mukminin dan muslimin berhijrah kerana Allah, dan akan menjadi wajib bila hijrah itu bila mana mereka dizalimi di kampung halaman mereka, tidak mendapatkan kebebasan. Janji Allah akan menyediakan tempat yang lebih baik, di akhirat pun ganjaran yang lebih besar, dan mereka mesti berbekalkan dengan sabar dan tawakal. Sabar kepada perkara yang di belakang, yang sudah berlaku, bertawakal kepada perkara yang berlaku di hadapan. Subhanallah, sabar dan tawakal.
bila kita bersabar setelah kita menghadapi masalah. Apa saja masalahnya berlaku di belakang, kita bersabar. Tawakal adalah apa saja yang berlaku di hadapan sana kita tak tahu, maka kita diperintah bertawakal, artinya berserah kepada yang maha mengetahui. Ini baru seorang hamba yang dia bila mana dihadapkan dengan satu keadaan musibah, dia bersabar kepada perkara yang akan berlaku di masa akan datang, dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan demikian tak ada seorang hamba yang lebih tegar imannya daripada seorang hamba yang bersabar menghadapi masalah yang sedang berlaku atau sudah berlaku, dan juga hamba yang bertawakal kepada perkara yang akan berlaku. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim, dan kami Allah tidak mengutus sebelum engkau wahai Rasulullah kecuali rijalan, kaum lelaki, nuhi ilaihim, yang kami wahyukan kepada mereka. Ayat ini menyentuh tentang kenabian para nabi dan rasul sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana sebagaimana saya katakan bahwasanya sejarah berhijrah ini adalah juga berlaku kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah. Seperti mana dalam ayat yang sebelumnya Allah menceritakan tentang hijrah yang diketuai oleh Rasulullah, di mana peristiwa itu adalah amat berat bagi Rasulullah untuk meninggalkan kota suci Mekah, kampung halamannya, kampung kelahirannya. Itu perkara yang berat bagi Nabi. Satu hari ketika Nabi dibawa oleh Siti Khadijah, ketika mendapatkan wahyu, dibawa oleh Siti Khadijah jumpa dengan Waraqah ibnu Nawfal. Waraqah ibnu Nawfal adalah sepupu dengan Siti Khadijah, guru kepada Siti Khadijah juga. Waraqah ibnu Nawfal seorang Arab yang berpindah daripada agama sembahan berhala menuju kepada agama Kristen, memahami bahasa Ibrani, menghayati kandungan kitab Injil, yang banyak mengenal tentang ketuhanan, yang mana ilmu Waraqah ibnu Nawfal ini tersalur kepada Siti Khadijah yang kerap datang dan bertanya atau berdiskus tentang masalah ketuhanan. Siti Khadijah sudah tahu tentang hal ehwal ketunggalan Tuhan melalui Waraqah ibnu Nawfal. Walaupun Islamnya itu setelah Nabi SAW diangkat menjadi Nabi, tapi unsur-unsur pengetahuan akan ketuhanan sudah ada waktu beliau, Siti Khadijah, belajar kepada Waraqah ibnu Nawfal. Ketika Nabi mendapatkan wahyu pertama dan Nabi menggigil pada waktu itu dan cerita kepada Siti Khadijah, pertama yang dilakukan oleh Siti Khadijah adalah membawa Nabi kepada Waraqah ibnu Nawfal. Kebiasaan orang Arab waktu itu, bila mana ada perkara-perkara yang pelik seperti ini, mereka akan bawa pergi bomoh. Tapi Khadijah tidak membawa kepada bomoh, sebab latar belakang yang berbeza. Latar belakang ketuhanan Siti Khadijah membawa Nabi pergi jumpa kepada Waraqah ibnu Nawfal. Ketika diceritakan kepada Waraqah ibnu Nawfal, Waraqah ibnu Nawfal pun waktu yang usianya sudah tua mengatakan kepada Rasulullah, andai aku ini masih muda, aku tolong engkau dengan pertolongan yang hebat. Di saat kaum kamu nanti akan mengusir kamu. Waraqah ibnu Nawfal sudah memberikan hint kepada Nabi kalau pada akhirnya Nabi akan diusir daripada kota Mekah. Nabi pun terperanjat hairan, awa mukhrijiyahum, adakah mereka akan mengusir aku? Sementara Nabi adalah mahbub, disukai oleh orang-orang Quraisy, digelari Al-Amin, menjadi buah bibir kepada orang Quraisy tentang kejujuran Nabi Muhammad SAW. Tak ada orang tak suka kepada Rasulullah di Mekah pada waktu itu. Makanya Nabi pelik dan hairan, takkan mereka yang suka kepada aku akan usir kepada aku? Kata Waraqah ibn Nawfal, tidak ada orang yang mempunyai tugas seperti engkau, melainkan dia akan diganggu. Yakni diganggu yang pada akhirnya akan terusir daripada
tempat kelahirannya itu. Ini adalah isyarat daripada Waraqah ibn Nawfal. Isyarat ini datang daripada kebiasaan para nabi sebelum Rasulullah yang menyandang kenabian. Mereka pun juga diganggu dan akhirnya adalah diusir ataupun keluar daripada kampung halamannya. Kejadian perkara yang menunjukkan keluarnya Rasulullah daripada Mekah ke Madinah itu perkara yang berat kepada Rasulullah, diungkapkan juga oleh Nabi ketika Nabi keluar berhijrah daripada Mekah, keluar daripada sur pagar Mekah itu. Nabi menoleh ke Mekah dan mengatakan, wallahi ya Mekah, demi Allah wahai Mekah, la anti ahabbul biladi ilallah wa ilayya. Wahai Mekah, sungguh engkau adalah negeri yang amat disukai oleh Allah dan disukai oleh aku. Kalau bukan oleh kerana kaum kamu yang mengusir aku daripada tempat kamu, aku tak akan keluar daripada tempatmu. Yakni keluarnya terpaksa. Aku seronok berada di tempat kamu, tapi nak buat macam mana? Kaum kamu yang usir aku. Dan ini ungkapan daripada Nabi ketika keluar yang menunjukkan Nabi berat sangat nak meninggalkan kota Mekah, sebab kota yang disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah beritahu dalam ayat ini, kami tidak mengutus sebelum engkau wahai Rasulullah daripada para nabi kecuali mereka daripada golongan laki-laki. Yani Allah ingin memberitahukan, engkau wahai Rasulullah yang diusir oleh kaum kamu daripada tempat yang kamu sukai, nabi-nabi sebelum kamu pun mendapatkan gangguan yang sama seperti engkau juga. Bukanlah engkau keseorangan di dalam menghadapi gangguan ini, seksaan ini. Terusirnya engkau adalah bukan engkau seorang saja yang diusir, tapi semua orang yang menyandang kenabian pun daripada nabi-nabi yang telah kami wahyukan kepada mereka pun juga menghadapi hal yang sama. Ini bahagia daripada tasliyah. Apa itu tasliyah? Menghibur hati Nabi SAW. Kita kalau jumpa kita punya kawan susah hati ke, ada masalah ke, difitnah ke, kalau kita ada pengalaman dulu pernah menghadapi hal yang sama, kalau dikongsi sama orang yang kita ajak bercakap tu akan ringan, sebab dia merasa tak sendirian, bukan dia seorang je yang diganggu ataupun difitnah ataupun berbagai macam dugaan, sebab ada orang lain juga yang kena. Iya, betul juga. Nak dibandingkan apa yang menimpa kepada aku dibandingkan kepada si fulan lebih berat. Apa menimpa kepada aku lebih ringan. Jadi bangkit kekuatan di dalam hati dan jiwa ini bila mana kita tidak keseorangan menghadapi masalah di dalam hidup. Demikian cara Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini juga disentuh tentang nabi itu diutus oleh Allah adalah laki-laki, tak ada nabi perempuan. Dan nabi itu adalah golongan daripada manusia, tak ada nabi daripada golongan para malaikat. Berbeza pandangan adakah di kalangan jin ada nabi atau tidak. Terjadi perbezaan antara ulama, tetapi yang dikuatkan adalah nabi itu adalah daripada kalangan manusia, disebabkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beriman kepada Rasulullah adalah bukan hanya manusia sahaja, tapi jin pun juga beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian nabinya jin adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran kita ada surat apa? Surat jin, ya kan? Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba yahdi ila ar-rusydi fa amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Ayat ini turun ketika Nabi kembali daripada Taif berdakwah tak diterima. Nabi kemudian balik daripada situ, Nabi salat diikuti oleh dihadiri oleh ramai daripada jin. Jin mendengarkan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran, jin mendapatkan hidayah.
Berdakwah kepada manusia, manusia tak terima, jin terima. Manusia tak beriman, jin beriman. Itu jin yang dengar bacaan Nabi balik kampung. Kampungnya jin beritahu, "Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni." Katakan wahai Rasulullah, telah diwahyukan kepada aku. Apa isi kandungan wahyu? Ada segolongan daripada jin yang mendengarkan bacaan aku ketika membaca Al-Quran. Wa qalu, dan mereka berkata, "Inna sami'na Qur'anan ajaba." Kami mendengarkan bacaan Al-Quran yang menakjubkan. Inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusydi. Itu bacaan membawa kita kepada hidayah, petunjuk. Fa'amanna bihi. Maka kami jin beriman dengan hidayah tersebut, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka kembali kepada jin-jin yang lain, dibagi tahu, jin pun masuk Islam. Walihada jangan kita mengtamim, mengamkan jin ini jahat semua. Inna minnal mu'minuna wa minnal qasitun. Di antara kami ini ada orang-orang beriman, di antara kami pun ada orang-orang qasitun yang jahat juga. Ada yang jahat, macam manusia pun tak semuanya baik. Jin pun macam itu juga. Ada yang beriman, ada jin wali min awliyaillah. Ada jin yang wali, jin yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang nakal pun juga ada. Sama juga manusia. Fa ammal qasituna fakanu li jahannam hataba. Jin yang yang nakal itu akan menjadi batu, akan menjadi kayu api di neraka nanti untuk membakar orang-orang diazab oleh Allah. Pun mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam mana jin daripada api diazab dengan api? Api diazab dengan api, selalunya diazab dengan yang sejuk. Kalau ada seorang murid, dia bertanya kepada gurunya, "Ya Syekh, kalau aku ini ada benda yang tak kena, tak boleh diterima oleh akal fikiran aku. Kalau apa itu? Kalau macam mana jin diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan api neraka, sementara jin dibuat daripada api juga?" Kata Syekh itu mengatakan, "Kamu nak tahu jawabannya?" "Ya, kalau kemari." Dia datang, ditampar di punya muka dengan kuat-kuat. Itu murid pun pelik kenapa dipukul. Diberitahukan, kamu dibuat daripada tanah, kita pun daripada tanah. Kamu berkulit, saya pun berkulit. Macam mana kulit boleh kena menyakiti kepada kulit juga? Api pun juga sama. Macam mana ini tangan terbuat daripada kulit, muka pun daripada kulit, boleh sakit juga. Sama juga api dengan api pun juga boleh sakit. Praktikal jawabannya. Tapi jangan buat kepada orang yang tanya ya. Nanti bergaduh pula. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahli zikir bila mana kamu tidak mengetahui. Ayat ini merujuk kepada orang-orang yang muskil tentang kenabian Nabi Muhammad SAW daripada orang-orang Quraisy yang meragui, yang mempersoal tentang Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan kepada kaum musyrikin. Wahai kaum musyrikin, kamu meragui kenabian Rasulullah. Walaupun kamu melihat tak ada sebab kamu akan mentuhmah kepadanya. Nak mentuhmah kepadanya pendusta, dia tak pernah berdusta. Nak mentuhmah kepada dia seorang yang membawa ilmu daripada guru-gurunya, dia pun tak pernah berguru. Nak mengatakan dia itu penyihir, tak pernah pun belajar sihir. Tak ada sebab nak mentuhmah kepada Nabi SAW. Kamu nakkan mukjizat, ditunjukkan mukjizat oleh Nabi SAW. Kalau kamu masih mempersoal setelah kamu melihat perkara-perkara yang jelas akan kenabian Rasulullah, kalau kamu tak boleh nak meyakini langsung apa yang kamu nampak daripada Rasulullah, tanya kepada orang lain, tak apa. Nak mengetahui benarnya Rasulullah atau bukan, tanya kepada orang lain. Tapi kena mesti betul kepada siapa bertanya. Kalau bertanya dengan orang yang tak betul, jawabannya pasti tak betul.
Jadi sebelum bertanya itu, kadang-kadang orang syok nak bertanya, tapi tak dilihat dia bertanya kepada siapa dan apa isi pertanyaannya. Macam kalau di sini hadir, yang hadir di sini tanya kepada saya tentang manajemen, mana saya boleh jawab? Nak tanya tentang masalah visa atau tentang masalah hal-hal yang sifatnya ada orang-orang yang pakar dalam hal ini, tentang masalah umpamanya transponder, nak tanya radar kepada saya, Allahu a'lam, saya akan tanya jawab Allahu a'lam, saya tak tahu. Pasal apa? Bukan pakarnya. Nak bertanya, kenali bentuk pertanyaannya, lepas tu orang yang nak ditanya itu pakar dalam soalan ini atau tidak. Makanya Allah suruh fas'alu ahlal dzikri, bertanyalah kamu kepada orang yang mengetahui, ahli zikir itu. Nak bertanya mesti tahu kepada siapa dia akan bertanya. Orang-orang musyrikin Quraisy diberi panduan oleh Allah. Kamu nak bertanya tentang Rasulullah, benar atau tidak? Tanya, tapi tanya kepada orang yang ahli zikir. Siapa orang ahli zikir? Bagi ayat ini, yang agama yang menyerupai ajaran yang dibawa oleh Rasulullah adalah agama Yahudi dan agama Kristian. Maka Allah mengisyaratkan kepada musyrikin Quraisy, kalau kamu nak bertanya tentang kenabian Nabi akhir zaman, tanyalah kepada orang-orang yang pernah diturunkan kepada mereka kitab daripada Allah, baik itu Taurat ataupun Injil, yang di situ mereka akan menjawab sesuai dengan panduan wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi yang Allah utus kepada mereka. Fas'alu ahla dzikri, bertanyalah kepada orang yang ahli zikir. Oleh karena demikian, soalan itu adalah merupakan kunci pengetahuan. Kalau salah bertanya kepada seseorang, maka jawabannya pun juga akan salah. Salah seorang daripada Bani Israel sudah membunuh lebih kurang 99 orang. Maka dia ingin bertaubat. Ketika dia ingin bertaubat, dia tak tahu adakah taubatnya boleh diterima atau tidak. Maka dia nak bertanya, tapi dia bertanya kepada salah orang. Dia bertanya kepada orang yang tak berilmu, tapi dia nampak zahirnya ahli ibadah. Makanya kalau orang kalau bertanya, bukan hanya dilihat daripada pakaian orang itu, bukan hanya dilihat daripada ketaatan orang itu. Kalau bertanya ilmu, tanya kepada orang yang berilmu, walaupun pakaiannya bukan pakaian orang berilmu, walaupun ibadahnya tidak seistiqamah orang yang ahli dalam ibadah, tapi orang yang berilmu adalah mampu untuk memberikan jawaban sesuai dengan ilmu yang ada. Ada beza antara orang berilmu dengan orang ahli ibadah. Orang berilmu adalah orang yang kaya dengan ilmu pengetahuan sehingga ibadahnya berasaskan ilmu. Orang yang ahli ibadah adalah orang yang hanya memperbanyak aktiviti ibadah tanpa mengkayakan diri dengan ilmu, sehingga terkadang orang yang beribadah tidak betul ibadahnya sebab tidak berilmu. Itu Bani Israel yang sudah bunuh 99 orang datang jumpa dengan orang yang ahli ibadah. Dia kata, aku sudah bunuh 99 orang, aku nak bertaubat kepada Allah. Adakah pintu taubat terbuka untuk aku? Mana ada, tak boleh, kamu dah bunuh 99 orang. Dia jawab terus tanpa dasar ilmu. Yang bertanya pun geram juga, kalau dah sudahlah nak bertaubat tak boleh, cara memberikan jawaban pun juga tak kena. Dia pun geram, dilengkapkan, genapkan jadi 100 sudah. Dia pergi cari balik, jumpa dengan orang yang berilmu. Dia tanya, aku sudah bunuh 100 orang, boleh aku bertaubat kepada Allah? Dijawab, siapa yang menghalang kau untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Sebab dia tahu
kalau pintu taubat sentiasa terbuka kepada setiap orang selagi masih ruh masih ada di kandung badan, belum sampai kepada tenggorokan, dan sebelum matahari terbit daripada sebelah barat. Ilmu yang memandu kepada orang untuk menjawab. Yang tadi tak pakai ilmu, kenapa dia tutup pintu taubat Allah Subhanahu Wa Taala? Macam mana dia boleh tahu pintu taubat Allah ditutup macam itu? Kalau dia berilmu, kalau pintu taubat itu ditutup setelah nyawa berada di tenggorokan macam Firaun, ataupun matahari terbit daripada sebelah barat, baru pintu taubat ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu ilmu. Tapi pasal dia tak berilmu, dia jawab macam itu saja. Dia tengok besarnya dosa, 99 orang dibunuh, memanglah dosa besar, tapi pengampunan Allah jauh lebih besar. Maka dia pun pada akhirnya diberitahukan, kamu tinggalkan kampung kamu. Ini pun bahagian daripada hijrah juga tadi. Itu kampung si pembunuh itu, kampungnya banyak orang-orang penjenayah, suruh pindah ke kampung yang banyak orang-orang ahli ibadah, orang saleh. Ditinggalkan kampungnya, berhijrah ke sana, di perjalanan meninggal dunia, berebut antara malaikat azab dengan malaikat rahmat, yang akhirnya dibawa oleh malaikat rahmat, dia pergi ke syurga dengan keazaman untuk bertaubat kepada Allah. Bertanya kepada orang yang berilmu, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Di zaman Rasulullah SAW ada orang yang berperang dan terkena senjata di kepalanya sini, sehingga kepalanya ini dibalut dengan dengan kain untuk menghalang darah keluar. Malam itu dia, pagi itu ketika bangun tidur, dia mesti mandi wajib. Kemudian dia bertanya macam mana, sementara kepala ini dibalut karena luka. Kata yang lain mengatakan tak boleh, kamu kena mandi, macam mana kamu nak salat? Dia pun mandi air masuk kena luka, semakin parah luka, akhirnya dia meninggal dunia. Berita sampai kepada Rasulullah. Kata baginda Rasulullah, kenapa kamu tak tanya? Orang yang meninggal itu sudah bertanya. Yang bertanya tak punya ilmu. Ketika menjawab tanpa ilmu, merugikan orang lain. Yang menanggung kerugian itu orang yang bertanya tadi, dengan fatwa yang tak betul, akan menyebabkan orang itu mengambil satu tindakan yang tidak betul tanpa dia mengetahui, karena fatwanya datang daripada orang yang tak berilmu. Kata baginda Rasulullah, qataltumuh, kamu sudah bunuh kepada dia. Kenapa kamu tak tanya? Innama syifa'ul ayyi as-su'al. Ubat orang tak tahu, tanya. Jangan bagi fatwa kalau tidak tahu jawabannya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bil bayyinati